Baik, terima kasih rakan pelapor kita untuk cerita pagi di negeri Sabah. Dan sekarang ini penonton, tumpukan perhatian anda untuk kita meluarkan kepada anda segmen seterusnya berkenaan jom ambil dos penggalak. Ini merupakan satu peringatan yang sangat penting untuk kita semua untuk terus melindungi diri kita daripada risiko jangkitan yang lebih serius akibat daripada varian-varian virus COVID-19 khususnya VOC yang berbahaya ini. Jadi untuk pemahaman yang lebih lanjut berkenaan dengan dos penggalak ini, kami bawakan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan Dr. Vigneswaran Muthu selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dr. V untuk kesekian kalinya bersama kita hari ini. Kita nak bercerita khusus ataupun spesifik berkenaan dengan dos penggalak ini. Jadi mungkin ada di luar sana yang tidak berapa memahami definisi sebenar dos penggalak. Jadi silakan Dr. V. Dos penggalak tu Suhada dengan Munawar adalah kepada mereka yang telah pun ambil 2 dos pertama. Jangan kita belum ambil 2 dos pertama, kita dah cakap penggalak dah. Okey, itu pertama. Dan kenapa kita panggil penggalak atau booster, itu untuk meningkatkan lagi imuniti terhadap COVID-19. Yang kita tahu ada COVID-19 ni, dia ada varian-varian baru. Dan varian-varian baru tu timbul daripada manusia sendiri, bukan daripada virus tersebut. Dan virus itu mempunyai plasticity untuk merubah atau mengikat molekul-molekul lain di spike protein dia sehingga dia menjadi varian yang baru. Nah, apabila ada varian baru tu boleh menjadi mask. Contohnya kita pakai mask, orang tak tahu kita. Ya kan? Begitu juga dia jadi mask kepada spike protein tersebut. Ini spike protein, ini mask dia. Inilah varian tu. So bila ada immune system datang, dia tak kesan spike protein ini disebabkan ada satu mask. Itu dipanggil varian. Tapi pokok dia masih sama. COVID tu masih sama. COVID-19 tu masih sama, tidak berubah. Kalau ada perubahan pada pokok, then it's a major thing. Tapi kita perhatikan bahawa dia ada varian-varian baru dan kita melihat varian tu ada dia punya ciri-ciri sendiri. Contohnya pada Delta, dia infectivity tinggi, dia menyebabkan ramai orang jadi type 4, type 5. Kematian bertambah, simptom dia pun bertambah. Right? Tapi kita ini masih awal untuk Omicron ni, masih awal kita nak komen. Tapi kita dapati bahawa di South Africa mereka doktor-doktor menerangkan bahawa ciri-ciri varian Omicron ni dia lebih mild. Okey, itu pertama. Kedua, kita dapati bahawa dia juga boleh kena pada orang yang pernah kena COVID. That means dia bukan 100% protection walaupun kita dah terima vaksin satu ataupun telah dijangkiti dengan COVID. So cara imun badan kita terjadi itu ada 2 cara. Kena sakit tersebut atau menerima vaksin untuk memacu atau membentuk imuniti untuk mengidentify COVID-19. That means dalam tubuh kita ada banyak jenis imuniti yang boleh mengenal pasti spesifik. Contohnya untuk measles, kita bagi pada anak. Ya kan? Itu untuk membentuk imuniti terhadap measles atau campak. Lainlah dengan COVID-19. So, kenapa kita bagi penggalak? Sebab vaksin ni kita mula roll out. WHO mula roll out atau negara-negara maju mula roll out pada Januari. Right, sebab December last year Pfizer cakap kita punya effectiveness bagus. That's why country-country yang moden dia terus beli. Right? WHO belum sempat nak roll out, dia dah beli. Okey. So negara-negara tersebut dia dah mula beri dan dia melihat pada kelompok yang telah menerima vaksin dan tidak mendapat vaksin, dan dia lihat pada kelompok yang telah menerima vaksin, pada awalnya 97% dia cakap Pfizer kan. Tapi dengan waktu imuniti itu memang akan turun sebab dia ada macam jangka hayat dalam tubuh kita. Tetapi ini bukan memory cell. Memory cell tu lain lagi. Kita lihat neutralizing antibody.
Now, neutralizing antibody itu makin lama makin menurun. Dia memakan waktu 6 hingga 8 bulan, dia dah turun dah. That means dalam komuniti yang 100%, dia didapati menurun sekitar ke 70%, ada komuniti 60%, ada komuniti yang 80%, tapi kita secara purata kita lihat dah turun dah 60%. That means daripada 100 orang yang ada immunity tersebut, 40% dah rentan dan boleh menerima jangkitan. Begitulah mereka lihat keberkesanan atau effectiveness daripada vaksin tersebut. That's why bila dia introduce booster shot, dia nampak naik balik. So ini adalah satu fenomena yang kita kena faham, dan banyak orang jangan misinterpret the science. Science tu kita tak boleh misinterpret. Kita kena lihat berdasarkan daripada pemerhatian yang sama. Oh, kelompok ni sama. Ini kita tengok kelompok lain sama juga dia punya hasil. That's why kita cakap science. Itu sangat penting untuk kita war-warkan kepada masyarakat di luar sana berkenaan untuk kita merungkaikan kesalahfahaman yang berlaku di luar sana, khususnya ada yang beranggap saya ni dah lengkap vaksin, dua-dua vaksin, jadi tak perlulah ambil dos penggalak. Jadi pemahaman itu adalah satu pemahaman yang salah. Seperti yang doktor nyatakan tadi, kadar keberkesanan vaksin akan berkurangan dalam tempoh masa yang tertentu. Doktor. Itu jadi, memang fenomena yang akan jadi. Kita tak boleh nak cerita kenapa jadi macam tu, tapi memang jadi. Okey, doktor. Ada juga yang bertanya, doktor, bilakah tempoh masa yang terbaik ataupun yang disyorkan untuk mereka mengambilkan dos penggalak ini, doktor? Okey, so daripada pemerhatian yang kita lihat dalam komuniti, kita perhatikan bahawa 6 hingga 8 bulan dia mula turun kepada jenis-jenis tertentu, and then ada yang 3 bulan juga. So untuk Pfizer dan AstraZeneca sebaiknya 6 bulan. Okey, sebaiknya 6 bulan. Untuk Sinovac sebaiknya 3 bulan. So sebenarnya semua vaksin tu adalah bagus. Cuma bagaimana vaksin tersebut berinteraksi dalam tubuh tu berbeza. Dan kita lihat adakah dia masih menggunakan virus yang awal atau virus yang telah berubah. Atau varian yang dulu atau varian yang baru. So pembuatan vaksin ni yang paling mudah adalah mRNA sebab dia kopi. Dia macam fotokopi kan. Dia tak perlu kita nak ambil dia, stablekan dia, bangunkan dia. Sebab vaksin yang seluruh tu kita kena culture dia. Kita kena culture banyak, lepas tu kita kena bunuh dia. Lepas bunuh vaksin tu virus tu baru kita buat vaksin. So itu memakan waktu sebab virus tu nak tumbuh. Dia bukan mudah, bukan satu hari tumbuh. Kita manusia pun 9 bulan kan. So macam tu jugalah. Dan kalau mungkin Dr. V boleh kongsikan, dos penggalak ini bukan sahaja sesama vaksin, contohnya Sinovac dan Sinovac, tetapi juga ada cross vaksin di teknologi. Jadi yang tu kita lihat di negara-negara macam Israel, di Amerika, di Chile especially and then di China and so on, kita lihat pada komuniti yang mereka bagi vaksin, let's say lah vaksin A, right, Sinovac lah. Ini kalau kita nak lebih tahu di Chile sebenarnya kejadian ni. Di Chile apabila mereka bagi kepada semuanya Sinovac, selepas tu dia lihat pada waktu tu dia dah ada Pfizer, dia dah ada AstraZeneca dan juga dia dah ada Sinovac. Dia nampak pada 6 bulan, 8 bulan dia nampak effectiveness daripada selepas dos kedua tu adalah 54%. Dan dia bagi pada certain kelompok A itu dia bagi Pfizer, kelompok B dia bagi AstraZeneca dan kelompok ketiga dia bagi Sinovac. Dia perhatikan bahawa macam tadi keberkesanan secara menyeluruh tu naik sampai 90%. 93 atau 94% pada Pfizer dan pada AstraZeneca sekitar 91 hingga 93. And then pada Sinovac dia dapati bahawa naik sekitar 75 hingga 80-82 kelompok-kelompok tersebut. So apa kita perhatikan, dia ada satu heterogeneous immune reaction di mana immunity itu lebih rentan terhadap jangkitan COVID-19. Itu juga dibuat di Israel juga. Di Israel juga dia ada mix Pfizer dengan AstraZeneca. Bila dia mix ni dia nampak bahawa immunity dia lebih rentan terhadap varian-varian baru. So itu dapati kita, oh dia ini bagus, so boleh kita mencampur. Bukan kita suka-suka hati nak campur kan. Dia kena ada satu pemerhatian yang sains sebab benda ni bukan kajian dia pemerhatian.
pemerhatian dalam komuniti yang besar supaya kita tahu apa yang kita belajar daripada tindakan yang kita buat supaya kita boleh guna tak tindakan tersebut atau kita kena tukar tindakan tersebut. Itu pentinglah untuk kita berikan pemahaman kepada penonton di luar sana. Jadi doktor, setakat ini apakah antara jenis-jenis vaksin yang telah diluluskan untuk dijadikan sebagai vaksin dos penggalak, doktor? Okey, so di Malaysia seperti mana yang kita tahu, pada awalnya kita start dengan Sinovac dan Pfizer dengan AstraZeneca. So dos penggalak pun sama juga. Kita dah introduce Pfizer dan AstraZeneca pun akan mula jalan. And then menteri kita ada beritahu yang Sinovac itu akan datang tapi akan makan waktu sebab mereka nak buat macam tadi saya cakap kan, nak buat virus yang banyak memakan waktu yang banyak. That's why kita daripada KKM kita beritahu jangan tunggu lama sangat sebab adakah anda di kelompok yang risiko tinggi. Okey. Jadi apakah perkara yang perlu disiapsediakan oleh individu tersebut yang akan ataupun bakal mendapat suntikan penggalak ini? So macam biasalah, you kena sihat lah pertama. You kena rehat dengan betul. And then janganlah you stres sangat dengan kerja. And then ketiga, keempat tu pada hari yang you nak pergi injection tu janganlah stres sangat, leave early, go there early kan, pergi cepat sana. And then selepas dapat injection tu macam biasa 15 minit kena tunggu, balik rumah rehat, tak perlulah angkat berat, nak pergi gym and so on. Itu adalah tindakan-tindakan yang kita harus buatlah pada hari dan selepas tu. Selepas tu kita kena lihat adakah kita ada simptom-simptom selepas suntikan. Kita kena tahu vaksin COVID ni dia boleh menyebabkan satu reaksi tubuh yang merupai COVID. That means kita boleh ada demam, boleh ada sakit kepala, sakit-sakit otot, sakit-sakit sendi, ada orang yang boleh juga ada vomiting, ada boleh diarrhea sebab itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan virus yang ada di dalam tubuh kita. So kita kena faham yang virus ni walaupun respiratory, dia juga masuk ke dalam saluran cerna kita. That's why simptom dia, simptomologi daripada COVID-19 ni berbeza. Dan dia tak boleh kita cakap dia kena macam ni baru macam ni. Sebab kita awalnya kita cakap sesama batuk sakit tekak. Lepas tu kita ada hilang deria nafas hidu dengan rasa. Ini ada orang cakap dia ada muntah-muntah. Dan pada kanak-kanak kita ada lihat ada yang cerit-berit. So simptom tu kita kena lihat and then ke tahap simptom tersebut. Kalau simptom tu sampai tidak boleh you tahan, datanglah tengok doktor. Jumpa doktor. Nasihat pada doktor. Itu sangat pentinglah untuk kita menerima nasihat dan juga saranan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya bagi anda yang layak untuk mendapatkan dos penggalak ini, tunaikan tanggungjawab anda untuk kita memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bukan sahaja kepada diri kita malah juga kepada komuniti. Jadi doktor, kalau ada sedikit nasihat untuk penonton kita hari ini yang akan mendapat booster shot ni, dos penggalak ni. Okey, so sebenarnya kita ni kan kena tanya pada orang yang tahu tentang vaksin tersebut. And then kedua, kita kena tengok badan kita kesesuaian untuk vaksin. Ketiga, pastikan yang kita ni tak sakit lah. And then adakah kita dalam grup risiko, contohnya 65 tahun ke atas, adakah kita 18 tahun ke atas dengan komorbid tertentu, adakah seorang hamil atau kita perlu keluar ke negara lain untuk tugas. Baik. Perkongsian yang cukup bermanfaat pada hari ini untuk kita sampaikan kepada anda kepentingan untuk mengambil dos penggalak. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Vikneswaran Muthu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit KKM. Terima kasih, Doktor. Okey, itu juga kesempatan kita ada untuk bercakap berkenaan dengan